Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman, kami doakan semoga tuan-puan sekalian sihat walafiat dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sahaja kami mahu meminjam pendengaran dan penglihatan tuan-puan untuk mengikuti penerangan daripada kami.
Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz yang terletak di Gombak, Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 2016 oleh pasangan pendakwah tanah air iaitu Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan pasangannya Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta dibantu oleh pasukan komuniti Tahfiz Madinatul Hufaz. Kini terdapat seramai 180 orang pelajar menekuni pengajian dan pendidikan di sini. Sesuai dengan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat, maka Kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mula dibina pada tahun 2019 di atas sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur yang berhampiran dengan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama. Fasa kedua ini insya-Allah dijangka siap pada pertengahan tahun 2022 dan bakal menempatkan pelajar seramai 420 orang pelajar beserta asrama. Menggabungkan tahfiz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah keseluruhan pelajar ialah 600 orang pelajar lengkap berasrama, sekaligus insya-Allah menjadikan tahfiz ini salah sebuah mahat tahfiz integrasi swasta terbesar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, dewan, studio, dewan makan, makmal komputer, makmal sains, perpustakaan, bilik guru dan rumah warden. Insya-Allah mulai tahun 2022 tahfiz ini dinaik taraf menjadi Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz atau ringkasnya MATIS Madinatul Hufaz. Hal ini demikian kerana aliran pengajian sains tulen, perakaunan dan perniagaan diperkenalkan. Selain mengekalkan teras integrasi pengajian utama iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, pengajian agama, kajian kitab turat, kepimpinan dan kurikulum. Sehingga kini pembangunan menyiapkan kompleks tahfiz fasa kedua sedang giat dijalankan. Dana keuangan yang besar masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan infrastruktur pembangunan, pengubahsuaian, penyelesaian, pembelian perabot dan seumpamanya. Justru kami berbesar hati dan merayu agar tuan-puan sekalian dapat terus istiqamah membantu kami dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz hingga siap terbina sepenuhnya. Semoga sumbangan yang disalurkan ini akan menjadi ladang amal buat kita semua di dunia dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat jua. Tentunya kami di sini mendoakan yang terbaik untuk semua tuan-puan yang menderma agar hajat dimakbulkan Allah, masalah dihindari oleh Allah, dipanjangkan usia dalam keadaan dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, seterusnya meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Ketahuilah tuan-puan sekalian bahawa Mahat Tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz ini milik ummah dan milik tuan-puan yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Salam hormat dari kami semua, Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dan bersiaran lagi di pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran kita pada awal juzuk yang ketiga muka surat 42 ayat 253 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم
Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Mari sama-sama sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian untuk kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan doa yang kita belajar semalam telah pun mulai kita hafaz dan jadikan amalan kita insyaAllah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah ya Tuhan, kami memohon kepadamu keimanan yang tidak membimbangkan, kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya dan bersahabat menemani Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam di syurga tertinggi yang kekal. Dan doa yang sangat pendek sahabat-sahabat sekalian, ringkas saja, selalu kita boleh baca bila-bila masa, iaitu Allahumma hdidni wasaddidni. Kalau ramai, Allahumma hdina wasaddidna. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan teguh luruskanlah jalan kami. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Kepada Puan Siti Kamariah Mahat, Puan Umi Syahirah, siapa lagi yang Ustazah nak sebut namanya pagi ni, pada Puan Embun Dina, Puan Amin, Puan Zulfa, Puan Muna, Puan Ana Fazana. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sentiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, kalau dalam Quran boleh buka muka surat 180. Kita akan melihat surah Al-Anfal. Di bawah tajuk khianat tuan-puan sekalian. Muka surat 180 di mana kita akan melihat pada ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Baik. Ustazah akan bacakan, jemput tuan-puan untuk sama-sama kita mengalunkan, menghayati kalamullah ayat 27, 28 surah Al-Anfal pada muka surat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Nabi SAW, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan ke atas kamu sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang amat besar. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian,
Ya, ini adalah ayat daripada surah Al-Anfal, ayat 27 dan 28 yang nak mengambil perhatian kita. Nak membawa kita pada pagi ini untuk melihat tentang suatu dosa, ancaman yang besar daripada Allah Azza wa Jalla, tentang dosa yang besar, iaitu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kita. Semua kita tuan-puan sekalian, ya, kita sedang menanggung amanah. Amanah sebagai hamba Allah, amanah sebagai khalifah Allah, amanah dengan Allah dan Rasul, amanah sebagai ibu, ayah, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat. Bahkan ada di kalangan kita yang diberikan amanah sebagai pemimpin, ya, amanah sebagai penguasa. Pada setiap lapangan hidup masing-masing, kita semua adalah pemegang-pemegang amanah. Pada hari ini, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, mari kita mencontohi, mengambil pengajaran daripada sebuah kisah tuan-puan sekalian yang berkait dengan ayat yang ke-27 tuan-puan sekalian dalam surah Al-Anfal ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Ustazah akan menceritakan tentang kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lubabah. Kisah Abu Lubabah Ibnu Abdul Munzir tuan-puan sekalian adalah satu kisah yang berkait dengan penurunan ayat 27 surah Al-Anfal ini. Ia mengandungi, masya-Allah, subhanallah, pengajaran yang sangat besar. Baik, Ustazah akan mula menceritakan tentang kisah Abu Lubabah, di mana tuan-puan sekalian kita mulakan dengan kisah pengepungan yang berlaku kepada Bani Quraizah, iaitu, ya tuan-puan sekalian, iaitu satu kabilah ataupun suku, ya, yang berada di Madinah, iaitu suku Yahudi, tuan-puan sekalian, kaum Yahudi. Daripada Ibnu Ishaq menceritakan bahawa Nabi SAW mengepung, ya, Bani Quraizah itu tuan-puan sekalian selama kurang lebih 25 hari. Dan keadaan ini menjadikan agak sulit bagi mereka dan mereka merasa takut. Ya, di mana tuan-puan sekalian ada seorang yang bernama Ka'ab ibnu Asad, ya, telah pun bertemu, mengatakan kepada orang-orang Yahudi tersebut, ya, dengan memberikan mereka 3 cadangan. Dia kata kamu boleh ambil mana-mana satu cadangan. Jadi melihat kepada cadangan Ka'ab ibnu Asad ini, insya-Allah sahabat-sahabat kita boleh melihat, ya, bagaimana tekanan, tegangnya suasana pengepungan tersebut. Kata Ka'ab ibnu Asad, kamu kaum Yahudi, aku nak bagi kamu ni, ya, ini kaum mereka sama-samalah mereka berbincang, nak bagi kamu 3 cadangan. Kamu nak buat yang mana satu? Ya, dia kata yang pertama, kalau kamu semua lakukan ini, dia kata, maka darah, harta, anak-anak, ya, dan isteri kamu akan mendapat keamanan. Jadi pertama, tengok kata-kata Ka'ab ibnu Asad kepada kaumnya tu, dia kata apa? Kita kena bunuh anak-anak kita dan isteri-isteri kita. Ni kalangan kaum Yahudi, ya tuan-puan. Kemudian bila kita dah bunuh mereka tu, kita akan keluar menghadap Nabi, menghadap Muhammad dan sahabat-sahabat Muhammad dengan pedang-pedang kita. Kenapa kita nak kena bunuh anak-anak dan isteri kita, baru kita nak pergi hadapi Muhammad dengan sahabat-sahabat dia tu? Sebab nak bagi supaya kita semua ni bila memerangi mereka tu, kita perang sungguh-sungguh. Sebab tak ada apa yang tinggal dah kat kita. Anak-anak kita dah tak ada, isteri-isteri kita dah tak ada. Jadi kita akan betul-betul memerangi Muhammad tanpa berfikir tentang anak, tentang isteri, sebab semua tu kita bunuh awal-awal lagi. Ini cadangan pertama. Ya, cadangan ni kita dengar macam memang tak masuk akal lah kan. Ya, okey. Yang kedua, cadangan yang kedua, kita bunuh orang-orang miskin. Sebab apa? Sebab hidup mereka ni tak mendatangkan kebaikan. Jadi ini cadangan yang kedua pula. Ya, biar maknanya kita pun tahu dah, alang-alang kita dah bunuh sebahagian daripada kita yang miskin, biar kita bertemu dengan Muhammad tu habis-habisan. Yang ketiga, kalau kamu tak nak terima juga, maka malam ini ialah malam Sabtu. Diharapkan malam Sabtu ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya akan memberikan keamanan kepada kita. Oleh itu, marilah kita serang Muhammad dan sahabat-sahabatnya secara mengejut.
Tapi ada kalangan mereka yang berkata, kalau kita buat macam ni, kita merosakkan penghormatan hari Sabtu. Ya, kita melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan kita yang mungkin menyebabkan berlakunya penukaran rupa, nanti kita menjadi binatang yang hodoh pula. Kata Ka'ab, tidak ada seorang pun daripada kamu sejak dilahirkan oleh ibunya tidur satu malam dengan hati yang tetap. Maknanya kaum Yahudi itu rasa takut juga ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Jadi ini gambaran tuan-puan sekalian adanya ketegangan ya dalam kaum Yahudi, hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya ya mereka mengutuskan wakil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menghantar Abu Lubabah. Abu Lubabah ni tuan-puan sekalian merupakan sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudi mengharapkan hantar wakil lah bincang dengan kami nak supaya hantar Abu Lubabah. Sebab apa? Sebab Abu Lubabah ni tuan-puan sekalian adalah saudara kepada Bani Amr bin Auf, di mana Bani Amr itu adalah sekutu puak Aus. Jadi maknanya hampir-hampirlah ya ada hubunganlah dulunya dengan Bani Quraizah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Nabi setuju, Nabi menghantar Abu Lubabah ya untuk berunding dengan kaum Yahudi. Jadi bila mereka melihat Abu Lubabah datang tuan-puan, orang-orang Yahudi baik laki-laki, perempuan, kanak-kanak semuanya bangun menerpa kepada Abu Lubabah ya sebahagian besar dalam keadaan sedih dan menangis. Jadi melihat itu Abu Lubabah ni yang dulunya ya ada hubungan juga ya dari maknanya Abu Lubabah daripada suku Aus ni bukan jauh ya dengan orang-orang Bani Quraizah di Madinah itu, jadi rasa lembut hati. Jadi bila mereka berkata kepada Abu Lubabah, kamu nak buat macam mana? Apakah menurut pendapat kamu lebih baik kami mengikut hukum Muhammad? Jadi Abu Lubabah mengatakan ya, kamu ikutlah Muhammad. Kamu ikut jelah keputusan Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudiannya Abu Lubabah telah menambah tuan-puan sekalian. Maknanya menambah sesuatu yang tidak pun diberikan ya perutusan, diwakilkan oleh Nabi SAW. Nabi tak suruh pun Abu Lubabah untuk cakap demikian. Nabi mengutuskan Abu Lubabah semata-mata untuk berunding. Tidak ada mewakili sebarang bentuk keputusan yang diputuskan oleh Nabi SAW. Tetapi Abu Lubabah tuan-puan sekalian, ia ketika mana dalam perundingan tersebut telah menunjukkan satu isyarat kepada Bani Quraizah. Apa isyarat dia? Isyarat yang Abu Lubabah tunjuk tuan-puan, isyarat macam ni. Potong leher. Isyarat sembelih. Seolah-olahnya Abu Lubabah nak mengatakan, ya, kamu kena ikut apa saja keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tak ikut, umpamanya macam itulah. Begini. Kamu semua akan disembelih. Kamu semua akan dipatahkan tengkuk. Dan macam itulah maksud dia. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang disebut oleh Abu Lubabah ini sama sekali tidak datang daripada Nabi SAW. Tidak juga perintah Allah, tidak juga perintah Nabi SAW. Maknanya Abu Lubabah telah mendahului keputusan, mendahului apa yang sepatutnya dia lakukan. Tidak ada pesanan Nabi SAW untuk Lubabah mengatakan demikian. Apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Menurut kata Abu Lubabah sendiri. Ini cerita Abu Lubabah sendiri. Apa kata Abu Lubabah? Demi Allah, tapak kaki aku tidak berganjak pun lagi. Aku baru je lepas buat sembelih macam tu. Buat isyarat je tuan-puan sekalian pada kaum Yahudi. Demi Allah, kaki aku tidak bergerak pun daripada tempat aku berpijak, kecuali aku telah pun menyadari bahawa aku telah mengkhianati Allah dan Rasul. Maknanya terus tersedar, aku buat benda salah. Aku telah khianat pada Allah dan Rasul. Bagaimana aku boleh mendahului keputusan Allah dan Rasul? Bagaimana aku boleh pandai-pandai menunjukkan kepada kaum Yahudi bahawa mereka akan disembelih dengan isyarat tangan yang aku tunjukkan? Lalu tuan-puan sekalian, Abu Lubabah diserang perasaan, terasa bahawa dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Ya, dan Abu Lubabah, seorang sahabat yang saleh tuan-puan sekalian, langsung meninggalkan tempat tersebut. Lalu beliau pun terus pergi ke masjid.
tidak langsung bertemu dengan Nabi SAW, hatinya tidak keruan. Dia rasa amat takut. Pengkhianatan ini adalah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul. Aku telah pandai-pandai buat keputusan mendahului keputusan Nabi SAW. Lalu Abu Lubabah, tuan-puan sekalian, langsung pergi ke masjid, telah pergi ke salah satu tiang masjid serta mengatakan demikian. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sehingga Allah mengampuni aku terhadap perbuatan khianat yang telah aku lakukan. Dan dia telah berjanji kepada Allah tidak akan memijak kawasan Bani Quraizah selama-lamanya. Dia tidak akan pergi ke mana-mana pun, dan dia tidak akan pergi ke tempat di mana dia telah mengkhianati Allah dan Rasul untuk selama-lamanya. Dia tak akan pergi jejak tempat di mana dia telah melakukan pengkhianatan. Maknanya sahabat-sahabat sekalian, jiwa Abu Lubabah atas rasa khianat yang telah dia lakukan itu, Masya Allah ya Tuhan, maknanya hancur luluh, ketakutan, kebimbangan, mengharapkan kata putus daripada Allah dan Rasul terhadap sifat khianat yang telah beliau lakukan. Kata Ibnu Hisham, tuan-puan sekalian, Allah telah menurunkan ayat mengenai Abu Lubabah menurut apa yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah daripada Ismail ibnu Abi Khalid daripada Abdullah ibnu Abi Qatadah, iaitu ayat surah Al-Anfal ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Tuan-puan sekalian, berita tentang Abu Lubabah yang mengikat dirinya di tiang masjid itu telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mengatakan, andai kata Abu Lubabah segera datang kepada aku akan ampunkan. Tetapi mengenai perbuatannya menambat dirinya, maka aku tidak boleh membebaskannya daripada tempatnya itu sehinggalah Allah mengampunkannya. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang berlaku tuan-puan sekalian? Abu Lubabah dalam keadaan, ada yang menurut riwayatnya mengatakan 6 hari mengikat diri di tiang tersebut. Tak nak makan, tak nak minum. Kata Abu Lubabah, biar aku mati saja dalam keadaan begini. Sebab apa? Sebab tak ada guna dah kehidupan aku telah khianat pada Allah dan Rasul. Ada sebahagian riwayat mengatakan sampai 9 hari Abu Lubabah mengikat diri. Adapun bila tiba datang waktu solat, tuan-puan sekalian, isteri Abu Lubabah akan datang melepaskan ikatan tersebut untuk memberi laluan kepada Abu Lubabah untuk menunaikan solat. Habis saja solat, tuan-puan, Abu Lubabah akan kembali mengikat dirinya di tiang tersebut. Jadi tuan-puan sekalian, kata Ibnu Ishaq, Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Qusaid menceritakan bahawa ayat yang menerima taubat Abu Lubabah telah turun kepada Nabi SAW di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Jadi tuan-puan sekalian, bila ketika itu Nabi SAW berada di rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW ketawa di waktu makan. Aku bertanya apa sebabnya. Nabi SAW menjawab, taubat Abu Lubabah telah diterima. Aku bertanya kepada Nabi SAW, boleh tak aku nak beritahu Abu Lubabah berita gembira ini? Jawab Nabi SAW, ya. Maka Ummu Salamah sendiri, yang sebelumnya Ummu Salamah dah tengok dah macam mana Abu Lubabah berhari-hari tak makan tak minum, semakin lembik tuan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab rasa dah khianat pada Allah dan Rasul. Dan Nabi pula dah sebut, soal kamu mengikat diri ni, kamu kena tunggu sampai Allah membebaskan kamu. Jadi bila Ummu Salamah dengar tuan-puan sekalian, Ummu Salamah langsung berdiri di hadapan biliknya, dan berkata, sebab dekat dengan makna dalam Masjid Nabawi, masjid itu, jadi berkata kepada Abu Lubabah, bergembiralah wahai Abu Lubabah kerana Allah telah mengampuni engkau.
Jadi bila berita keampunan yang Allah turunkan kepada Abu Lubabah telah sampai kepada orang ramai, datanglah sahabat-sahabat yang lain berpusu-pusu tuan-puan. Ya, sebab apa? Sebab orang lain pun, sahabat-sahabat pun melihat keadaan Abu Lubabah rasa amat simpati. Tapi apakan daya? Dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Kena tunggu Allah membebaskan dia. Kena tunggu ya Allah mengampunkan dia. Jadi tak ada siapa yang sanggup yang nak mendahului keputusan Allah dan Rasul. Jadi bila dah dapat tahu Allah dah turunkan ayat, Allah dah bebaskan, Allah dah ampunkan, berpusu-pusu sahabat semua pakat terasa nak pergi buka ikatan yang mengikat ya Abu Lubabah. Tapi tuan-puan sekalian, Abu Lubabah mengatakan, jangan kamu sekalian buka ikatan ini. Jangan siapa-siapa buka. Aku hanya mahu Nabi SAW membukanya dengan tangan baginda sendiri. Jadi alhamdulillah apabila Rasulullah SAW datang untuk solat, maka baginda sendiri telah merungkai ikatan tersebut, ya tuan-puan sekalian. Jadi inilah satu gambaran ya bagaimana ya tuan-puan sekalian halusnya jiwa para sahabat yang terasa bila mereka telah mengkhianati Allah dan Rasul SAW, ia sampai rasa macam habis dah, runtuh dah langit ni rasa. Ia rasa ketakutan yang amat sangat, rasa harap yang amat sangat agar Allah mengampunkan. Ia tak nak makan, tak nak menikmati apa-apa pun. Sebab apa? Sebab telah terjebak. Ia telah melakukan perkara yang dirasakan telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dan kita tengok bagaimana sikap Rasulullah SAW sendiri tuan-puan sekalian terhadap orang-orang yang dalam kehidupannya telah melakukan khianat kepada Allah dan Rasul, khianat dengan amanah yang dipercayakan kepadanya. Nabi SAW memang menyatakan tadi, kalau kamu datang jumpa aku terus, aku akan ampunkan kamu. Ya, tapi takdirnya qadar Allah, ya kamu telah pergi ikat diri kamu. Jadi yang itu kena tunggulah ya bagaimana nanti Allah akan memutuskan perkara tersebut. Gambaran-gambaran ini sahabat-sahabat sekalian menunjukkan kepada kita bahawa dosa khianat ini adalah dosa yang berat. Ya, yang kena betul-betul bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita boleh melihat ya kisah ini, ayat ini dalam rungkaian kehidupan kita dengan melihat kepada amanah yang Allah telah amanahkan kepada kita. Ya, kita bimbang sangat tuan-puan sekalian. Jangan kerana kita khianat dengan amanah ya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, amanah sebagai pemimpin, amanah sebagai ibu, ayah, pendidik tuan-puan sekalian. Amanah apa pun yang Allah berikan kepada kita, kita tak nak kerana kita sambil lewa, kerana kita pecah amanah, kerana kita khianat dengan amanah tersebut, menyebabkan kita jauh daripada pandangan Allah, daripada pandangan Rasul. Ya, jangan sampai akhirat besok Nabi tak nak pandang kita. Ya, jangan sampai akhirat besok Nabi tak nak ngaku umat. Kenapa? Sebab kita terjebak dengan perkara ya sama ada khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul ataupun khianat dengan amanah yang telah dipercayakan ataupun diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Ya, jadi kisah ini tuan-puan sekalian, kita melihat bagaimana hebatnya ya jiwa, ketakwaan, keimanan ya para sahabat ketika mana melakukan kesalahan. Dan kita rasa kalau kita tengok kesalahan tu tuan-puan sekalian, macam kita boleh kata tak sengaja pun boleh ya, terbuat macam tu ya isyarat, tapi tidak ya, sebab ia mendatangkan implikasi yang lain yang memberikan gambaran tentang Islam itu sendiri kepada orang-orang Yahudi tadi. Jadi ia tidak boleh dipandang ringan. Dan kita tengok bagaimana sifat seorang sahabat ya dengan kesilapan, dengan dosa, ya Allah, ya meluluh sampai hati. Ya tak boleh nak berbahagia dah, tak boleh nak menikmati dah hidup kalau sudah melakukan dosa kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita juga ada sifat sedemikian ya yang menyebabkan kita bersegera untuk apa? Untuk melakukan taubat kepada Allah Azza wa Jalla ketika mana hati kita terasa ya kita menyedari bahawa kita dah buat salah, kita dah buat dosa,
Kita dah khianat kepada Allah dan Rasul dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Berapa ramai ya ayah-ayah, ibu ayah yang khianat dengan amanah anak-anak yang Allah berikan. Ada suami khianat dengan amanah isteri yang suruh dijaga. Ya, dalam hidup rasa biasa je tak bagi nafkah pada anak isteri. Ya, dalam hidup rasa biasa je. Ya, tak mendidik anak isteri ke jalan Allah. Tak membawa anak-anak untuk kenal Allah dan Rasul. Ini amanah tuan-puan. Ya, kadang-kadang khianat tu dah jadi makanan sebahagian daripada kita. Biasa. Tak ada rasa apa-apa. Sedangkan kita lihat bagaimana hebatnya contoh yang ditunjukkan oleh Abu Lubabah ketika mana merasa, ya Allah, aku dah buat silap, aku dah buat dosa. Ya, bagaimana mengharapnya keampunan, pembebasan daripada Allah Azza wa Jalla. Turun ayat tuan-puan sekalian yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Ya, kata Ibnu Hisham, ya, ahli-ahli ilmu menceritakan bahawa ayat yang turun mengenai taubat Abu Lubabah ialah firman Allah ini yang bermaksud, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, yang mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tengok macam mana amal baik campur-campur dengan amal buruk. Ya, pergi tu atas perintah Nabi. Ya, pergi tu nak mewakili Nabi SAW. Baik dah amalan tu. Tapi bercampur-campur pula dengan amalan buruk. Ya, tapi mereka itu mengiktiraf, mengakui dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ustazah akan semak semula ya, ini ayat yang keberapa, surah yang keberapa ya, ini ayat yang ke-102. Cuma Ustazah tak pasti ayat yang keberapa, nanti Ustazah akan semak, pagi esok Ustazah akan bagi tahu insya-Allah ini ayat daripada surah yang mana. Jadi muslimin muslimat sekalian, ya mudah-mudahan kita dapat muhasabah diri kita. Tengok balik. Ya, dan yang paling utama untuk kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mohon agar Allah bebaskan kita, sucikan kita daripada dosa-dosa, kesalahan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan tuan-puan sekalian, tadabbur kita pada pagi ini tentang ayat 27 ya dan 28 ya memberi kesan kepada kita. Kalau kita tengok pada ayat 28, ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, menurut riwayatnya, kenapa Abu Lubabah berbuat demikian? Ya, sebab di kalangan Bani Quraizah tu sebenarnya masih ada lagi ya kalangan saudara mara dia. Masih ada lagi hubungan harta benda dengan kaum itu. Sama ada hubungan bisnes ke apa ke, masih ada lagi. Jadi kerana masih ada keterikatan dengan saudara mara dengan harta tadi, ya, kemungkinan itu yang menjadi sebab kenapa Abu Lubabah ya dalam perundingan tersebut nampak seperti cuba untuk menyebelahi, ya, cuba untuk maknanya berlembut dengan golongan Yahudi tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sekian sahabat-sahabat sekalian, kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman, kami doakan semoga tuan-puan sekalian sihat walafiat dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sahaja kami mahu meminjam pendengaran dan penglihatan tuan-puan untuk mengikuti penerangan daripada kami.
Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz yang terletak di Gombak, Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 2016 oleh pasangan pendakwah tanah air iaitu Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan pasangannya Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta dibantu oleh pasukan komuniti Tahfiz Madinatul Hufaz. Kini terdapat seramai 180 orang pelajar menekuni pengajian dan pendidikan di sini. Sesuai dengan sambutan yang menggalakkan dalam kalangan masyarakat, maka Kompleks Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mula dibina pada tahun 2019 di atas sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur yang berhampiran dengan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama. Fasa kedua ini insya-Allah dijangka siap pada pertengahan tahun 2022 dan bakal menempatkan pelajar seramai 420 orang pelajar beserta asrama. Menggabungkan tahfiz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah keseluruhan pelajar ialah 600 orang pelajar lengkap berasrama, sekaligus insya-Allah menjadikan tahfiz ini salah sebuah mahat tahfiz integrasi swasta terbesar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, dewan, studio, dewan makan, makmal komputer, makmal sains, perpustakaan, bilik guru dan rumah warden. Insya-Allah mulai tahun 2022 tahfiz ini dinaik taraf menjadi Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz atau ringkasnya MATIS Madinatul Hufaz. Hal ini demikian kerana aliran pengajian sains tulen, perakaunan dan perniagaan diperkenalkan. Selain mengekalkan teras integrasi pengajian utama iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, pengajian agama, kajian kitab Turat, kepimpinan dan kurikulum. Sehingga kini pembangunan menyiapkan kompleks tahfiz fasa kedua sedang giat dijalankan. Dana keuangan yang besar masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan infrastruktur pembangunan, pengubahsuaian, penyelesaian, pembelian perabot dan seumpamanya. Justru kami berbesar hati dan merayu agar tuan-puan sekalian dapat terus istiqamah membantu kami dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz hingga siap terbina sepenuhnya. Semoga sumbangan yang disalurkan ini akan menjadi ladang amal buat kita semua di dunia dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat jua. Tentunya kami di sini mendoakan yang terbaik untuk semua tuan-puan yang menderma agar hajat dimakbulkan Allah, masalah dihindari oleh Allah, dipanjangkan usia dalam keadaan dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat, seterusnya meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Ketahuilah tuan-puan sekalian bahawa Mahat Tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahat Tahfiz ini milik ummah dan milik tuan-puan yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Salam hormat dari kami semua, Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa serta seluruh komuniti Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu,
Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.